Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Norizan Husin. Waalaikumsalam Rosman Man. Waalaikumsalam Jasmine Jas. Dapat tak permohonan ahli? Dapat. Saya dah submit dah. Ada 5 orang. Ada 5 orang saya dah submit dah ahli. Cintaku tekadku. Waalaikumsalam Ismail Hashim. Waalaikumsalam Jazlan Jaafar. Waalaikumsalam Muhammad Adham. Waalaikumsalam Muhammad Basri. Waalaikumsalam Aladin bin Ladin. Waalaikumsalam Erito Carito. Waalaikumsalam Bandel Sekilo. Waalaikumsalam Putra Najib Evans. Waalaikumsalam Ti Tarik Osin. Waalaikumsalam. Nak muntah dah tajuk pun. RBA demam apa tajuk malam ni. Syafiq semoga sihat. Ya, Waalaikumsalam terima kasih kerana mendoakan saya dan share all group terima kasih Norizan Husin. Waalaikumsalam. Okey, sesiapa yang nak join ni parti bersatu boleh klik link di bawah Pak Sujejai. Waalaikumsalam. Oh, dia sudah nak tolak nampak buat tadi buat nampak buat tadi buat muka Fahmi Yusof. Waalaikumsalam hambamu. Waalaikumsalam Iswadi Ed. Waalaikumsalam. Share lah tuan Tupai Jahat. Waalaikumsalam. Abang Toh Q Kenji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebenarnya tak nak hurai pasal topik ni, tapi disebabkan permintaan ramai. Sihat. Disebabkan permintaan ramai, jadi saya terpaksa lah. Waalaikumsalam Tupai Jahat Gegar Bagazah malam ni. Patutlah permintaan ramai untuk saya ulas. Jadi saya tengok pun fakta yang ada dalam cerita ni, dia bukan cerita hikayat, bukan tulis dalam blog, tetapi di dalam laporan-laporan media yang terkenal lah masa kini. Antara bukan terkenal tetapi diiktiraf antaranya adalah NSTP Group di dalam NSTP Group, lepas tu keluar daripada Bernama, dan juga Media Prima iaitu Astro Awani. Jadi dia ada fakta-fakta yang jelas dan juga benda yang kita boleh buat rujukan kerana dia berdaftar sebagai salah satu daripada penyiaran berita di dalam negara kita. Jadi kita boleh ambil lah sebagai rujukan. Jadi sebab itulah saya nak buat tajuk malam ni. Waalaikumsalam Abang Muhammad Khairi. Sebab itulah saya nak buat tajuk malam ni lah. Jadi orang kata apa, saya nak tanya kepada Pak Lang Mi kita, orang UMNO. Saya nak tanya ada 2 topik tetapi yang pertamanya tak apa yang pertamanya tak apa, kita hurai dulu pasal benda ni. Pasal bersekongkol dengan DAP. Walaupun ada penolakan lah, ada surat keluar daripada pejabat ketua pembangkang sekejap tadi mengatakan bahawa tidak ada sebenarnya maklumat yang disebarkan oleh berita itu adalah palsu. Tetapi tak apa, kita rungkai dulu sebab dia permainan angka. Bila permainan angka, dia bermain dengan statistik.
Jadi bila dia bermain dengan statistik, maka kita akan bentangkanlah untuk semua orang nampak. Okey, tuan-tuan share dulu Waalaikumsalam Abang Huzaifah Muhammad Mahathir Sidi. Waalaikumsalam. Minta maaf tuan saya vaping sebab saya baru lepas makan. Danish Daniel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey tuan, kita mula Yang pertamanya saya ambil kenyataan lah. Saya ambil kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama adalah daripada Sinar Harian dan juga daripada Astro Awani. Sinar Harian dengan Astro Awani Jadi laporan yang pertama mengatakan ada stationery ataupun SD Anwar yang yang mengatakan ada 10 orang daripada pihak UMNO yang memberi sokongan kepada PH dan turut dianggotai oleh DAP. Ini laporan pertama yang keluar. Jadi nama-nama yang disebut tersebut, nama-nama kali ini disebut di dalam media rasmi media rasmi. Sebagaimana yang saya sebutlah, antaranya adalah orang-orang yang terkait dengan kes di mahkamah Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Najib Razak, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Datuk Seri Nazri Aziz, Datuk Muhammad Alawin, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Muhammad Sahar Abdullah dan juga Muhammad Nizar Zakaria. Kenapa saya tak bubuh nama Bong Mokhtar? Sebab saya ada terbaca satu kenyataan akhbar daripada Bong Mokhtar, kenyataan rasmi. Dia mengatakan bahawa dia keluar, dia tidak pernah memberi SD kepada Anwar Ibrahim. Jadi dia seorang yang ada buat kenyataan di antara 10 orang ni. Jadi yang saya ambil 9 orang lah, sebab lagi 9 orang tak buat apa-apa. Lagi 9 orang ni tak buat apa-apa. Ini adalah media rasmi keluar pada 13 bulan Disember tahun 2020. Astro Awani, itu kenyataan yang pertama. Jadi kenyataan yang kedua ini keluar daripada Akhbar Sinar. Daripada Akhbar Sinar 13 Disember juga. 13 Disember yang mengatakan bahawa ini adalah kenyataan daripada Anwar Musa yang datang daripada akhbar akhbar Berita Harian 12 Disember. Jadi laporan dia keluar adalah Anwar Musa menyebut jika fitnah pemimpin UMNO kena buat laporan polis ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jadi tuan-tuan, saya tertarik kepada kenyataan Anwar Musa bertarikh 12 hari bulan Disember yang mengatakan Anwar Musa adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional. Saya tertarik pada kenyataan dia yang saya quote directly. Dia mengatakan bahawa ada konspirasi gagalkan dasar No Anwar dan juga No DAP. Ini Anwar Musa lah. Jadi kenyataan dia menyebut bahawa SD calon dikutip. Pujuk rayu berterusan, punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka. Nama istana dan kerabat turut digunakan. Makanya dekat sini, baru sekejap tadi tuan-tuan ada baca daripada akhbar yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim menafikan bahawa 10 orang daripada UMNO menyokong kepada beliau adalah adalah tidak wajar. Sebab apa? Sebelum itu Anwar Musa telah pun mengeluarkan kenyataan. Anwar Musa mengeluarkan kenyataan bahawa memang ada, dia mengesahkan memang ada SD yang cuba dikutip. Lepas tu dia kata apa? Dia kata pujuk rayu berterusan. Ada pujuk rayu. Kemudiannya dia kata punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka. Kalau tuan-tuan tengok macam krisis di Perak. Krisis di Perak baru-baru ni cuba direka. Selepas itu mereka minta maaf. Mereka minta maaf. Sebagaimana yang saya cakap pada tuan-tuan, di dalam peraturan mesyuarat, satu usul awam, usul peribadi ataupun dipanggil sebagai private bill,
tidak boleh mengatasi usul berkenaan dengan kepentingan umum. Jadi itu yang tuan-tuan kena tahu. Jadi bagaimana speaker daripada pihak UMNO boleh overlap kuasa peraturan mesyuarat tersebut dengan mengangkat naik usul undi tidak percaya. Jadi dekat situ memang nampak ada sekongkol di antara DAP dan juga UMNO untuk menjatuhkan timbalan presiden daripada Bersatu. Jadi itu adalah jelas sebab dalam peraturan mesyuarat dah beritahu, cuma mungkin rakyat tidak tidak nampak ke arah benda tu. Rakyat tidak nampak sebab apa? Hanya sebilangan kecil daripada rakyat di Malaysia yang mengambil tahu tentang kedudukan peraturan-peraturan mesyuarat ataupun dipanggil sebagai standing order. Di dalam perbahasan Dewan Undangan Negeri dan juga di dalam perbahasan Dewan Rakyat ada standing order dia. Dan di dalam standing order itu jelas memperuntukkan bahawa tidak ada usul peribadi boleh melangkaui usul berkenaan dengan kepentingan umum. Bagaimana apabila perbentangan bajet negeri Perak dibuat, tiba-tiba speaker boleh mengangkat naik usul private bill. Ini adalah tidak berlandaskan perlembagaan dan juga melanggar Westminster punya law. Sebab negara kita mengikut undang-undang Westminster pemikiran barat. Dan kalau kita tengok dalam kes-kes di barat pun tidak ada kes melibatkan private bill boleh mengatasi kes melibatkan major issue. Itu adalah kerjasama yang pertama lah. Kerjasama yang pertama yang dibuat untuk menjatuhkan kerajaan negeri Perak. Ini ada lagi kerjasama. Jadi tuan-tuan, saya teruskan dengan kenyataan Anwar Musa. Dia kata punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka. Maknanya tentang KWSP moratorium ni cuba direka. Nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan lah. Nama istana dan kerabat turut digunakan. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum. Hari ini Ashraf Wajidi, Najib Razak bermain isu tentang KWSP. Kalau kita tengok di dalam usul bajet Datuk Seri Najib bertarikh 11 hari bulan November tahun 2020. Dia mengatakan apa? Dia meminta supaya KWSP meluluskan 4 juta pencarum sahaja dengan peruntukan 40 bilion ringgit. Dia bukan menyebut untuk memberi untuk memberi kepada semua pencarum KWSP 14 juta orang tanpa syarat. Dia tak sebut. Dia sebut di dalam Hansard Parlimen direkodkan, saya dah baca berkali-kali. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Datuk Seri Najib Razak sendiri mengatakan bahawa dia memohon peruntukan kepada hanya 4 juta ahli saja. Dia minta peningkatan. Sebelum itu kerajaan mengumumkan bahawa 2 juta ahli akan dapat KWSP. Selepas itu dia kata apa? Dia minta kepada 4 juta ahli bersamaan dengan 40 bilion ringgit untuk ahli untuk pencarum KWSP. Dia bukan minta untuk keseluruhan. Ada di dalam Hansard Parlimen. Saya boleh buktikan dan saya telah pun buktikan sebelum ni. Jadi saya tak perlu nak bagi rujukan sebab saya ada buktikan dah. Boleh cek live-live saya yang sebelum ni. Jadi bila kata krisis ni cuba dimainkan nak menimbulkan kemarahan terhadap kerajaan, maka dimainkan. Kerajaan bukan meluluskan 4 juta. Kerajaan bukan meluluskan 4 juta tetapi kerajaan meluluskan 8 juta pencarum KWSP yang akan mendapat faedah daripada program iSinar, di mana peruntukan sebanyak 80 bilion ringgit dikeluarkan untuk membantu membantu golongan-golongan yang terkesan. Begitu juga dalam isu moratorium. Isu moratorium di dalam Hansard Parlimen Zahid Hamidi menyebut bahawa supaya diberi moratorium secara automatik kepada siapa? Kepada peniaga PKS, kepada golongan M40 dan juga B40. Itulah yang kerajaan buat sekarang ni. Kerajaan bagi secara automatik kepada penerima BSS dan juga kerajaan beri moratorium kepada peniaga-peniaga mikro. Itu yang kerajaan buat tetapi mereka cuba manipulasikan. Ini ada rekod di dalam Hansard Parlimen, tidak boleh ditipu. Tidak boleh ditipu sebab ada rekod dalam Hansard Parlimen. Mungkin mereka tak baca Hansard Parlimen tetapi saya amat arif tentang Hansard Parlimen dan saya amat mengetahui tentang Hansard Parlimen kerana saya tidak pernah meninggalkan walaupun satu Hansard Parlimen. Saya download dan saya baca.
Okey tuan-tuan, saya teruskan lagi kenyataan Anwar Musa. Dia mengatakan dalam konspirasi itu berpura-pura meletakkan DAP di saf belakang supaya mereka mudah memperdayakan kelompok yang menolak Anwar dan juga DAP. Mereka cuba manipulasi. Mereka cuba manipulasi dan sebagainya lah. Sembang 8 juta. Lepas tu kena syarat. Yang Najib cakap 4 juta tu ikut Alestari secara automatik. Handuk pusing-pusing pula. Siapa kata Najib cakap secara automatik? Bagi kat saya perenggan ke berapa dia cakap secara automatik. Bawa keluar. Bagi rujukan kat saya. Saya nak handset Parlimen 11 November. Dekat mana Datuk Seri Najib Razak sebut kata automatik? Bagi dekat saya. Yang saya tahu dia letakkan syarat. Dan dia kata apa? Kita bagi daripada SP, kemudiannya kita kutip balik. Bagaimana cara kita nak kutip balik? Adalah dengan cara menaikkan kadar caruman dan mengurangkan dividen. Jadi sekarang ni saya nak tanya Surah Nas ni bagi kat saya satu kenyataan penuh yang mengatakan tanpa syarat. Saya nak tengok kenyataan penuh 4 juta tanpa syarat. Kalau ada kenyataan penuh, boleh. Saya nak tengok, ambil handset Parlimen 11 hari bulan November. Tahun 2020 pergi ambil dekat parlimen.gov.my, buka dekat handset Parlimen kemudiannya ambil di bawah para ucapan Datuk Seri Najib Razak 11 hari bulan November. Saya nak tengok kat mana dia kata tanpa syarat. Dia tak kata tak ada syarat. Jangan tipu. Dia tak kata tanpa syarat. Dia kata 4 juta. Bila dia sebut 4 juta, makanya syarat tu adalah 4 juta. 4 juta. Yang diletakkan oleh KDBSP adalah kriteria, bukan syarat. Jadi bagilah. Bagi rujukan. Bagi rujukan kepada saya. Sembang je weh. Sembang bukalah. Sembang buka. Buka mai, saya nak tengok. Ambil kenyataan dia. Kalau berani bagilah kenyataan yang dia sebut tanpa syarat. Semasa pergulungan bajet sebelum 23 dia berucap pada 11 hari bulan. Mana dia sebut tanpa syarat? Pak Lami jangan sembang lah. Abang mai, mana? Bagi kenyataan penuh. Kita nak tengok. Jangan duk sembang parpu lah. Sembang kari. Orang semua orang boleh sembang lah tuan-tuan. Tapi bila berlandaskan fakta, mana boleh nak kelentong. Bila saya minta dalam dokumen, tak boleh nak bagi. Bila tak boleh nak bagi, nampak sangat pembohong. Sengaja menggunakan alasan konon-kononnya dia menyebut berkenaan dengan tanpa syarat. Sedangkan dalam hujah dia tak sebut pun kata tanpa syarat. Dia kata bersyarat. Dia bagi 3 benda. Dia kata dia suruh bagi kepada golongan yang memerlukan. Apabila bagi kepada golongan yang memerlukan, itu bermakna letakkan kriteria. Orang yang hilang kerja. Dia sebut di dalam ucapan dia. Orang yang hilang kerja. Orang yang kerja hotel tak dapat. Syarat tu cara bayar balik. Nak convert yang 10K keluar. Bukan syarat nak mohon. Saya tengok dia bahas kat Parlimen. Bagi. Saya nak tengok. Saya pun tengok dia bahas kat Parlimen. Nak kencing apa? Bagilah. Dia sebut apa? Dia sebut bantu kepada golongan yang susah. Dia tak kata pun bagi 10,000 kepada orang yang kerja. Tak ada. Dia kata yang hilang kerja. Yang OT dia dipotong. Yang mana kerja hotel service point tak dapat. Dekat mana dia sebut bagi kepada semua orang tanpa syarat. Termasuk orang yang bekerja. Saya nak tahu. Dekat mana dia sebut? Bagilah kalau ada. Kalau tak boleh nak bagi, jangan masuk dalam komen. Konon-kononnya dia sebut tanpa syarat. Tapi masalahnya dia sebut ada syarat. Tetapi dia tak letaklah syarat tu. Dia sebut sebagai kriteria-kriteria untuk bagi. Dia bagi 4 juta saja. Sekarang ni kerajaan bagi 8 juta. Sebab tu saya kata dia cuba memanipulasikan untuk menimbulkan kebencian kepada rakyat. Tak sembang bisu padu salam fik. Akaun 2. Siapa yang mula Najib nak cari nama je. Cukai tak bayar. Dia tu yang sembang fik. Tapi satu pun tak ada. Tak apa. Kita tunggu dia. Suruh dia pergi ambil kenyataan penuh. Jangan duk main cerita-cerita. Saya nak tengok kenyataan penuh. Bagi kepada saya kenyataan penuh. Bismillah. Mana kenyataan penuh yang dia sebut tanpa syarat? Tidak ada. Selepas pada tu selepas daripada tu baru disebut. Jangan duk kata dia sebut masa bajet. Masa sebelah jadi kecil. Selepas tu dia sebut apa lagi?
Dia suruh mengurangkan dividen. Tetapi kerajaan buat sekarang ni, walaupun dia bagi 8 juta dapat awak keluar KWSP, dia tidak bagi pengurangan dividen. Dan dia tidak juga menaikkan kadar haruman. Orang dah minta hitam putih tu, bagilah makcik kedai. Makcik kedai makan pun minta surat hitam putih dulu masa PRK. Dalam ucapan tu dia kata patut bagi tanpa syarat. Dia lupa dalam ucapan dia sendiri secara tak langsung bila dia sebut bantu untuk yang hilang kerja, hilang pendapatan, yang terjejas, yang tak ada sumber pendapatan. Dalam tak sedar itulah syarat apa yang dia sebut. Semua itulah yang kerajaan sedang buat. Betul. Betul benda tu ada, tetapi dia tak sebut bagi tanpa syarat. Dia tak sebut bagi tanpa syarat. Jadi jangan tambah-tambah. Nak jadi totong pun lagi. Janganlah tambah-tambah. Tak perlu nak tambah-tambah. Kerajaan Muhyiddin mau jatuh 15 hari bulan. Tengok macam mana, tak apa. Nanti kita cerita boleh jatuh ke tak boleh jatuh. Okey tuan-tuan. Lepas tu Anwar Musa sebut apa lagi? Anwar Musa sebut watak itu telah sekian lama. Maknanya Anwar Musa sebut dah lama dah benda ni. Apa nama kerjasama dengan DAP ni dah lama dah. Di dalam politik negara dan mereka mungkin tidak sedar bahawa gerakan itu sudah diketahui. Maknanya Anwar Musa beritahu dah lama. Macam saya beritahu kepada tuan-tuan lah. Benda ni bermula daripada hari pertama 23 hari bulan September. Anwar mengumumkan bahawa kerajaan kerajaan Muhyiddin Yassin telah jatuh. Daripada tu lagi. Daripada tu lagi dia dah orang kata apa, memang dah ada kerjasama daripada pihak mereka, tetapi mereka tidak mengaku. Dan pada waktu tu kita nak jadikan bukti susah. Sebab apa? Sebab tidak ada laporan media rasmi. Tetapi hari ni ada laporan media rasmi. Jadi macam mana mereka nak lari? Mereka tak boleh nak lari lah sebab ada laporan media rasmi. Macam mana nak lari? Okey tuan-tuan. Itu adalah berkenaan dengan apa nama ni lah. Okey tuan-tuan, depa nak tipu lagi. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya nak pecahkan kepada angka. Saya nak tanya tuan-tuan, kursi kerajaan ada berapa? Depa tak boleh tipu kita kalau kita tahu angka. Jadi sekarang ni tuan-tuan ambil pen dengan kertas, tuan-tuan pi tulis dekat saya. Tuan-tuan tolong pi tulis dekat saya nak baca. Mereka nak kata jilat, nak kata apa, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nampak benda ni, sila isi borang di bawah. Saya dah sediakan dah borang di bawah. Maka tuan-tuan isilah borang di bawah. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada pen dengan kertas, tuan-tuan tolong ambil pen dengan kertas, ikut saya. Saya nak bagi tahu ni, tuan-tuan tolong ikut. Yang mana tak boleh ikut tu, tuan-tuan tolong type dalam komen supaya rakan-rakan kita boleh tahu. Bila tuan-tuan tahu berkenaan dengan statistik, maka mereka tak boleh nak pusing lah. Sebab propaganda ni dibuat untuk apa? Untuk mengelirukan. Tetapi kalau kita berpandu kepada statistik, maka mereka tak boleh nak kencing kita. Mereka tak boleh nak kencing kita. Okey, jadi tuan-tuan sedia pen, sedia kertas. Saya bagi ya. Okey tuan-tuan, kita tengok statistik di dalam parlimen. Di pihak kerajaan Di pihak kerajaan parti untuk pengetahuan tuan-tuan kursi parlimen sekarang ni ada 222 kursi. Sebab apa? Ada kekosongan luar jangka yang berlaku. Yang pertamanya adalah Parlimen Batu Sapi yang diwakili oleh Warisan. Yang keduanya ada Parlimen Greek yang diwakili oleh UMNO. Maka kita ambil 220 kursi sahaja. Jadi kita ada 220 kursi. Tuan-tuan pergi tulis dekat situ 220 kursi. Jadi yang pertamanya tuan-tuan letak dekat situ Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Parti Peribumi Bersatu Malaysia kita ada 31 kerusi. Kita ada 31 kursi. Kemudiannya Barisan Nasional. Barisan Nasional iaitu UMNO, MIC dan juga MCA. Depa ada 41 kerusi. PAS ada 18 kerusi. GPS ada 18 kerusi. PBRS ada 1 kerusi. PBS ada 1 kerusi. Star ada 1 kerusi. Bebas ada 1 kerusi. Jadi jumlah yang ada dalam kerajaan sekarang ni adalah 112 kerusi. Ada yang dapat tak? Ada yang dapat tak tuan-tuan? Kalau yang tak dapat, saya ulang lagi sekali ya. Bersatu ada 31 kerusi parlimen. Type Ustaz seorang.
Bersatu ada 31 kerusi parlimen. Barisan Nasional iaitu UMNO, MIC dan juga MCA ada 41 kerusi parlimen. PAS ada 18 kerusi parlimen. GPS ada 18 kerusi parlimen. PBRS ada 1 kerusi parlimen. PBS ada 1 kerusi parlimen. STAR ada 1 kerusi parlimen. Bebas ada 1 kerusi parlimen. Jadi dia punya jumlah kerusi kerajaan sekarang ni adalah 112 kerusi. Jadi saya ulang 2 kali dah tuan-tuan, dapat yang mana type tu boleh type lah bagi rakan-rakan kita yang totok tu dia boleh tengok. Okey, di pihak perbankan. Di pihak perbankan DAP. DAP tuan bubuh next pula adalah berkecuali. Berkecuali ada PSB ada 2 kerusi. Bebas ada 6 kerusi. Ni berkecuali ya. Berkecuali ni dia tak masuk kerajaan tak, perbankan tak. Jadi dia berkecuali. Berkecuali PSB. PSB ada 2 kerusi, bebas ada 6 kerusi. Ni adalah statistik sekarang ni lah. Lagging pula dah. Okay, tuan-tuan dapat kalau yang dapat tu komen dapat. Saya nak terang. Kalau line sekat-sekat sekat-sekat sikit lah. Sangkut teruk lah, sangkut sikit-sikit lah daripada kacau. Okey, yang dapat bagi tahu dapat. Yang tak dapat bagi tahu kat mana tak dapat. Nanti saya ulang. PBRS ada 1 kerusi. PBRS ada 1 kerusi abang tua. PBRS ada 1 kerusi. Okey, dapat semua dapat. Okey, sekarang ni kerusi kerajaan ada 112 kerusi. Kerusi perbankan ada 100 kerusi. Jadi Anwar bagi tahu dia ada majoriti 113. Jadi Anwar bagi tahu dia ada majoriti 113. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, 113 tu dia nak ambil daripada mana? Dia kekurangan lagi 13 kerusi. Anwar Anwar kekurangan lagi 13 kerusi. Dia nak ambil daripada mana? Sekiranya dia ambil daripada berkecuali, dia ambil daripada tim Mahathir lah. PKR DAP PAN ada berapa? PKR ada 38. DAP ada 42, PAN ada 11, Amanah ada 11. Okey, saya nak cerita tuan-tuan, sekarang ni Anwar ada 100 kerusi. Anwar ada 100 kerusi sekarang ni Jadi Anwar, saya tulis saya kena tulis sekejap Mika jangan kacau diri. Okey, saya tulis ni kerajaan. PPBM 31. BN 41. BM 41. PAS 18. GPS 18. PBRS 1. PBRS 1. PBS 1. PBS 1. Star 1. Star 1. Bebas 1. Jumlah 112. Okey, dapat tuan. Ni dapat Ini adalah kerajaan. Ni kerusi kerajaan ni kerusi kerajaan. Tengok betul tak?
Kan, tengok betul tak? Ni kursi kerajaan ni kursi kerajaan. Salin dulu. Salin dulu Salin dulu. Lagi saya bagi pembangkang pula. Okey, pembangkang. Pembangkang dia ada DAP ada 42, PKR 38, Amanah 11, Amanah 11, Warisan ada 8, Uko ada 1. Jumlah 100. Ni pembangkang ni kursi pembangkang. Ni kursi pembangkang tuan-tuan. Salin. Kita nak bagi nampak ni. Nak bagi nampak. Okey, berkecuali Berkecuali PSB ada 2. Bebas 6. Okey, ni berkecuali tuan-tuan. Ni berkecuali Kerusi yang ahli parlimen meninggal masih dikira ke tak? Tak kira. Tak kira. 120 kerusi saja. Tak kira. Tak kira. Yang meninggal tak kira. Yang meninggal tak kira tuan-tuan. Yang meninggal tidak dikira. Okey. Okey, semua sekali 220 kursi Semua sekali 220 kursi. Okey. Kalau Anwar Ibrahim bagi tahu lah. Kalau Anwar Ibrahim dia kata dia ada 113 kursi. Maknanya dia nak kena ambil. Dia nak kena ada 13 kursi. Betul kan? Dia nak kena ada 13 kursi. Jadi andai kata dia ambil daripada tim Tuan Mahathir lah Mazli Malik dia asing Batu Sapi dan Grig macam mana? Batu Sapi dan Grig awal-awal kan saya dah bagi tahu dia ada kekosongan luar jangka, tak kira. Lah ni ada 220 kursi parlimen saja. Batu Sapi dengan Grig tak kira. Kalau tuan-tuan bilang ada 220 kursi kerusi dalam parlimen ada 222 kursi. Buang 2 jadi buang 2 jadi jadi 220 saja. Okey tuan-tuan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, Anwar dia nak kena ada 13 kursi. Kalau andai katalah walaupun kita tahu Mahathir Mohamad tidak akan bersama dengan Anwar Ibrahim. Andai katalah tim Mahathir 5 orang. Tim Mahathir 5 orang, geng Nasyid campur dengan Mazli Malik seorang, campur dengan PSB 2. Baru duk ada 8 orang. Baru duk ada 8 orang. Jadi dia nak kena ambil lagi 5 orang. 5 orang dia nak pergi cekau tahu mana. 5 orang dia nak cekau tahu mana. Jadi dia tak boleh dapat. Macam mana pun dia tak boleh dapat. 5 orang dia nak ambil tahu mana. Kalau kata andai katalah pembangkang dan juga tim bebas ni, Mahathir Mahathir and the team 5 orang, Mazli Malik seorang, Mazli Malik seorang dan juga PSB 2 orang. Kalau kata dia ambil hak bawah ni pun 8, duk ada lagi 5 orang lagi kosong. Macam mana lagi? Dekat mana dia nak cekau? Dekat mana dia nak cekau? Kalau nak kata Perikatan Nasional tak boleh. Sebab apa? PPBM PAS dengan GPS. PPBM PAS dengan GPS kita dah tahu dah memang duduk di dalam Parti Perikatan Nasional. Kalau
tuan-tuan ambil, okey sekarang ni tuan-tuan ambil macam ni. Parti Perikatan Nasional ada siapa? Ada Bersatu, ada PAS, ada GPS. Maka yang tu memang tidak boleh kacau. Memang dia duduk di dalam Parti Perikatan Nasional dan dia tidak akan meninggalkan Parti Perikatan Nasional. Sekarang ni, andai kata Anwar ambil PBRS 1, PBS 1, Star 1, Bebas 1, cukup tak? Tak cukup juga. Tak cukup juga kursi. Dia nak ambil dekat mana kursi? Dia nak ambil dekat mana kursi? Tuan-tuan fikir-fikirlah sendiri. Dekat mana dia nak ambil kursi? Jadi dia tak boleh nak ambil dekat tempat lain kecuali dia ambil dalam Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan sifirlah macam mana pun. Mereka nak spin macam mana pun tak boleh. Kalau tuan-tuan dah ada statistik yang saya bagi ke tangan tuan-tuan, jadi tuan-tuan akan tahu. Kalau saya bagi statistik, tuan-tuan tahu. Mereka nak pusing kot mana, tak boleh, tak lepas. Mereka pusing kot sana, tak lepas. Pusing kot sini, tak lepas. Memang tak lepas, memang pusing. Memang tak lepas. Sebab apa? Nak tak nak, memang mereka kena ambil daripada Barisan Nasional. Secara logik akalnya, nak ke Mahathir sokong Anwar jadi PM9? Tobat, Mahathir tak sokong. Tu saya kata, andai kata Mahathir sokong 5 orang, maknanya dia masih dia baru dapat 8 orang. Dia nak kena ada 5 orang lagi. Dia tak boleh nak dapat kursi. Andai kata dia buanglah, Mahathir buang dan sebagainya, dia boleh ambil Bebas, Top, PBS dengan PPRS. 4 kursi. Dia nak kena ada lagi 9 kursi. Dia nak piskau tau tak? Tak boleh. Dia nak pusing-pusing pun. Dia nak pusing kot sana kan, dia nak pusing kot sini kan, tak boleh tuan-tuan. Dia mesti kena dia mesti kena ambil juga dekat Barisan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan saya kata kita kena cerdik. Bila kita ada statistik kat tangan kita, dia tak boleh kencing lah. Penyokong Tegar UMNO kena berbodoh sama pemimpin sendiri. Ya, betul Ahmad Nasri ya. Hilang dah yang muka-muka marah. Tinggal yang muka-muka senyum ya. Alhamdulillah. Orang UMNO lah tu Fik. Nak ambil tak mana lagi. Nak ambil tak mana lagi. Tak boleh ambil lah betul. Pergi sifir tengok. Mai bagi kat saya. Bagi cukup 113. Nak ambil kot mana? Kot saya tak nampak. Nak ambil kot mana? Cuba cerita tengok. Cuba cerita tengok nak ambil kau mana. Apa yang kamu duk kira ni nampak sangat bodoh kamu. Ya betul lah. Memang kami ni bodoh. Anda saja ya cerdik. Kita bodoh rujukan tak ada. Spins lagi boleh bang. Buat analisa pun bang. Saya cakap apa tuan? Saya cakap kenyataan Anwar Musa. Maknanya Setiausaha Agung mereka lah bangang. Dia orang nak ambil orang bodoh senang mereka atok, orang cerdik makan balik. Sebab tu mereka galut sekarang ni. Dah ada ramai yang cerdik pandai. Tahu apa Abang Muhammad Batin jadi yang bodohnya siapa dia? Yang bodohnya Setiausaha Agung mereka, bukan saya. Sebab Setiausaha Agung mereka yang bagi tahu ada konspirasi, bukan saya. Setiausaha Agung mereka kata kalau tak betul suruh buat report. BN JROC kan. Jadi tuan-tuan fikirlah. Saya dah bagi dah. Jadi tuan-tuan fikirlah sendiri. Nak ambil kau mana? Dari UMNO lah yang akan meletup pada Anwar. Jadi yang tahu lah kan. Yang boleh terima lah. Yang tak boleh terima, yang tak boleh terima, nasib lah. Kalau mereka kata bodoh, bukan saya bodoh, Setiausaha Agung mereka lah bodoh. Setiausaha Agung mereka keluar kenyataan lah kebab bang. Setiausaha Agung Barisan Nasional keluar kenyataan ada konspirasi gagalkan Anwar DAP. Anwar Musa bertarikh 12 hari bulan Disember 2020 keluar dalam surat khabar berita harian. Siapa bodoh? Siapa yang bodoh? Saya bodoh ke dia bodoh? Nampaknya Setiausaha Agung lah. Bukan aku. Kita bagi analisa apa yang dia kata je. Jadi yang bodoh pun bukan kita juga. Kerusi geng bos mereka lah. Geng bermasalah. Betul tu Jadi dah dapat pakai-pakai isi borang di bawah. Jangan duk tunggu lagi lah. Takkan abang nak tunggu masuk dalam jubuk Anwar baru abang nak tukar. Banyak politik negara hancur. Ya betul tuan-tuan. Jadi mana lagi? Saya nak tunggu soalan. Sekarang ni saya buka untuk soalan. Sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya, iaitu Muafakat Nasional. Paling wing Fatal Obakman sokong Anwar sekarang. Masa jumpa Agung cakap tak sokong Anwar pula. Lobakman Lobakman dia memang lawak pada dulu. Nama pun Lobakman. Lobak mesti lawak. Betul abang tua. Saya rasa pasti berlaku sesuatu dalam UMNO.
Sebab dalam UMNO masih lagi bertelagah. Jadi macam ni, mereka nak berhadapan PIU 15. Yang bangganya kamu lah. Jangan kata kat Setiausaha Agung BM Bangang. Bangang Mamat ni buat analisa. Kan? Dia kata kat Setiausaha Agung dia sendiri, dia bukan kata kat saya. Memang tak ada masalah. Masalahnya ialah ahli politik BM punya slogan, no anon, no happy. And slogan tu rakyat pegang. Agak kalau tiba-tiba sokong PH, apa tanggapan rakyat? UMNO terbaik. Dia tak ambil, tapi BN akan tergila-gilakan untuk dapatkan kuasa. Kemas, mai mereka nak lawan, sila lawan dengan fakta. Ayat perbodohkan orang tak menjadi kita pandai. Pun RBA tu abai ganja. Aku walau tak tukar baju pun PIU kita pangkah kerajaan hak bagui. Ahli pun belum tentu undi geng baju sendiri. Betul bang, terbaik Dulu bukan main kutuk PH, sekarang join balik. Ni dah lari daripada landasan perjuangan. Betul ke akan berlaku pilihan raya dalam masa dekat ni yang duk kira bajet ROC ni? Mungkin akan kira. Totok UMNO yang ada kes mahkamah je sibuk rancang nak elak daripada hukuman sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin tak nak campur, serah kepada mahkamah, tak ada backup baik jatuhkan kerajaan biarpun pakat dengan kafir jatuhkan Islam. Kita ni orang kampung dulu bodoh lah ni, saya ni bukan bodoh lagi. Ambil Esme dan Esko pemuda seorang tu Mana laungan reform? Punah borang satu please. Ni ada bawah ni Abang Asrul Arifin, klik borang di bawah. Pengikut UMNO ni tak apa Fik, nak jilat pungkok dia orang je. BM nolak bajet pada Selasa. Terbaik padu Fik, menyokong reform yang bodoh. Kalau UMNO PKR jadi kenyataan, siapa yang akan jadi abang besar? Sokong PAS betul Fik, terbaik UMNO BM dah pusing-pusing, totok dah jadi bodoh. Kena cari point ni macam mana nak cium mulut DP. Pisang kalau jahat sekali Fik. Yang bagi komen, jangan nak maki mereka, fikir mereka. Pre-order Pampers Fik, jual kat geng-geng UMNO. Ya, saya dah pre-order dah tuan-tuan. Banyak Pampers duk ada. Saya berapa bag duk ada tuan-tuan. Dia pack ada, diapers ada depa abang. Depa nak yang mana sebab lagi dia takut bocor Zahid dan Najib yang bagi cadangan untuk menyelebihi Anwar jadi PM. Zahid dah tak tidur malam. Bahasa tu memang tak boleh pakai semurid sokong pun nak kena tipu dengan pemimpin. Okey tuan-tuan saya turun ke bawah sebab banyak sangat makin amun. Okey tuan-tuan banyak sangat makin amun, jadi saya turun ke bawah untuk saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Semalam saya ada tengok juga tuan-tuan. Semalam saya ada tengok juga live Luqman Adam. Dia kata adakah anda nak kerajaan hari ini yang hakimnya adalah hakim yang dilantik oleh kerajaan. Kononnya lah hakim ni dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dia cuma nasihat aja, dia nasihat peguam negara. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, dan di dalam live Luqman tu saya komen dia, waktu bila hakim akan jadi adil? Sebab apa dia akan jawab apa? Kalau tuan-tuan nak hakim yang adil, maka kerajaan Barisan Nasional ditubuhkan, baru akan dapat jadi hakim adil. Maknanya tubuh pilah kerajaan apapun, maka tidak akan ada hakim yang adil. Hakim, saya nak cakap dengan tuan-tuan, dia tidak ada kena mengena dengan Prime Minister. Hakim bukan seorang tuan-tuan, hakim ada banyak. Hakim Mahkamah Persekutuan ada berapa orang, hakim Mahkamah Rayuan ada berapa orang, hakim Mahkamah Tinggi ada berapa orang. Bukan seorang, ada banyak. Takkanlah semua dilantik oleh Perdana Menteri, tak boleh. Sebab dia adalah pejabat awam yang ada kriteria dia untuk jadi hakim. Dia bukannya orang politik boleh jadi hakim. Hakim ni dia bebas, dia mengikut dia punya knowledge dia. Dia mengikut education level dia, dan juga dia mengikut dia punya servis dia, baru dia boleh jadi hakim. Dia bukan kata hakim ni adalah lantikan politik. Tidak ada lagi istilah hakim lantikan politik. Tetapi apa yang benarnya hari ini adalah negara kita mengamalkan sistem pemisahan kuasa. Jadi Perdana Menteri dia adalah kuasa eksekutif. Maka dia tidak boleh mencampuri urusan legislatif dan juga judiciary. Itu hakikat yang sebenarnya. Ruslayak Rahman, Anwar Ibrahim jubuk mesokong hidup PAS Okey tuan-tuan, kalau ada apa duk maki saja, jadi saya teruskanlah kepada yang keduanya adalah program dialog. Program dialog PAS tadi. Saya duk ingatkan tuan-tuan, sebab depa duk sebut tentang muafakat nasional. Jadi saya duk ingat muafakat nasional ni, muafakat nasional ni dah didaftarkan. Jadi saya pun duk dengar lah tadi tuan-tuan. Saya duk dengar dalam program dialog media. Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Tuan-tuan boleh tengok di dalam laporan akhbar. Dan
tuan-tuan boleh rujuk sendiri dalam page Tok Guru Hadi Awang. Memang ada dia buat live video, tuan-tuan boleh pergi tengok. Dekat situ dia kata apa? Apabila wartawan bertanyakan berkenaan dengan pembahagian kerusi Muafakat Nasional, maka Tok Guru Hadi Awang menjawab bahawa daftar dahulu Muafakat Nasional, baru kita bincang tentang agihan kerusi. Maknanya, daripada hari itu yang kata UMNO nak daftar Muafakat Nasional dengan PAS, sampai ke hari ini masih belum didaftarkan Muafakat Nasional. Apa yang saya tertarik adalah dengan kenyataan yang menyebut tentang ini, sehingga ke hari ini kita telah berjaya mendaftarkan Perikatan Nasional. Maknanya di sini, dan sehingga ke hari ini yang berjaya dibentuk adalah Perikatan Nasional, iaitu gabungan di antara GPS, Bersatu dan juga PAS. Dan Muafakat Nasional perlu didaftarkan agar ianya dapat berjalan dengan baik. Ini adalah kenyataan daripada Presiden PAS sendiri. Jadi saya nak tanya, sebab baru ni mereka kata kat saya terciduk. Mereka kata kat saya bahawa Muafakat Nasional ni telah didaftarkan. Bila saya masuk di dalam live bila saya masuk di dalam FB Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashak Wajidi, saya tanya soalan, mereka pakat hentam saya secara berjemaah sebab mereka kata ada kenyataan daripada Setiausaha Agung UMNO untuk mendaftarkan Muafakat Nasional dalam masa yang segera. Jadi segera dia ni saya rasa dah 2 bulan daripada kenyataan dia tu. Sebab dia keluar kenyataan sebulan, dia keluar kenyataan hari tu bulan 11. Lah ni dah bulan 12, maknanya dah sebulan dah. Jadi kalau nak ikutkan tarikh linangan air mata, cerita tentang linangan air mata ni lah. Cerita tentang linangan air mata ni sebelum PRK Cameron. Bulan 4 tak silap saya. Cerita linangan air mata. Jadi kalau nak ambil daripada cerita linangan air mata sampai sekarang ni, punya lama tuan-tuan. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. 9 bulan tak daftar-daftar lagi Muafakat Nasional. Muafakat Nasional tak daftar-daftar lagi. Jadi macam mana mereka kata Perikatan Nasional ni adalah satu parti untuk memecah belahkan orang Melayu, sedangkan komponen yang ada sekarang ni yang terbesar adalah di dalam parti Perikatan Nasional yang dinamakan sebagai Abang Besar lah. Abang Besar. Sebab apa? Dalam Perikatan Nasional kita ada kursi PPBM kita ada 31, kursi PAS kita ada 18. Jadi dekat situ kita ada 49 kita campur dengan 18 lagi GPS. 49, 59, 60, 67. Kita ada 67 kursi. UMNO ada 41 kursi. Jadi yang jadi abang besar adalah Perikatan Nasional. Sepatutnya Perikatan Nasional yang dapat kursi banyak. Sebab apa? Perikatan Nasional ada 67 kursi. Barisan Nasional baru ada 41 kursi. Jadi yang mana satu parti yang besar? Of course lah Perikatan Nasional parti yang besar. Jadi apa-apa pun mereka kena ikut apa yang Perikatan Nasional bagi tahu. Jadi sebab mereka tak daftar lagi, sehingga ke hari ini mereka tak daftar lagi Muafakat Nasional. Tetapi Perikatan Nasional telah pun didaftar sebagai komponen parti politik. Benda nak daftar bukannya daftar hari ni esok lulus bro. Saya nak bagi tahu daftar ROF 14 hari sahaja. Daftar ROF 14 hari, dia tak ambil masa sampai 9 bulan. 14 hari je. Sebab dia ROF pendaftaran parti politik ni lebih kurang sama macam pendaftaran pertubuhan lah. Dia 14 hari je. Jadi ni sampai daripada bulan 4 sampai bulan 12 agak pelik jugalah. Agak pelik jugalah dengan cerita linangan air mata ni kan. Datuk Ahmad Maslan dah daftar. Datuk Ahmad Maslan dah daftar. Apa bendanya ni? Kenyataan rasmi. Kenyataan rasmi daripada Presiden PAS. Kenyataan rasmi daripada Presiden PAS bertarikh 13 hari bulan Disember 2020 di dalam program dialog media yang dibuat di Pejabat PAS Jalan Raja Laut. Apabila wartawan bertanya berkenaan dengan Muafakat Nasional, maka Presiden PAS iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyebut bahawa apabila wartawan bertanya berkenaan dengan pengagihan kerusi
Jadi Presiden PAS iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang menjawab bahawa terlebih dahulu perlu mendaftar Muafakat Nasional. Barulah kita berbincang soal agihan kerusi. Kemudiannya disambung lagi sehingga kini kita hanya telah berjaya mendaftarkan Perikatan Nasional. Muafakat Nasional perlu didaftarkan agar ia dapat berjalan dengan baik. Saya dah bagi rujukan dah. Jangan cakap saya tak bagi rujukan. Hari ni adalah sidang media, dialog Presiden PAS. Jangan kata saya tak bagi rujukan pula. Syafiq, kalau ahli UMNO boleh ke nak jadi ahli bersatu? Maaf tanya. Boleh, tak ada masalah apa. Bagi rujukan sikit. Saya dah bagi rujukan dah. Tu pun belagak jadi abang besar. Parti je besar. Otak cetek, kencing sembang kosong. Masih ketinggalan zaman. Kesianlah. Dah orang beritahu tak mahu nak dengar. Tutup tahap gaban. Menguat sampai ke mampu depan ni. Of course lah BN fit. 41 tu kerajaan bumi. Lagi 40 kursi kerajaan langit. Lobak Brazil bandai. Lobak man Sembang lah kau. Kalau sembang bagi bukti. Pejuang PN belum pejuang PN belum lulus lagi. Siapa kata PN tak lulus? Buka ROS. PN didaftarkan sebagai parti politik. Siapa kata PN tak lulus? Siapa bagi tahu kata PN tak lulus ni? Jangan buat cerita lawak lah. PN lulus bulan berapa? Sebulannya dah lulus. Pejuang tak lulus sebab perkataan pejuang tu sah bersih. Yang keduanya adalah kerana dia tak cukup quorum. Dia ada 5 orang saja. Tak cukup. Mana boleh tubuh? Mamat ni kalau sembang babi pun boleh terbang. Tak apa kan. Saya nak tengok juga babi terbang macam mana. Ni lah UMNO cakap tak ada fakta. Main cakap yang ceramah. Siapa pun boleh balas ni tu. Sokong Nurul Izzah cantik. Baik pula tu. MM belum daftar pun tak kisah. UMNO tetap di hati. Duk kena makin dengan macam-macam. Okay tuan-tuan. Saya nak try buka visi untuk malam ni. Siapa yang nak bervisi dengan saya boleh bervisi dengan saya. Betul apa Syafiq cakap tu. Aku tengok live tadi dialog Presiden PAS. Muafakat Nasional takkan didaftarkan oleh kerajaan PN sehingga pilihan raya ke-15. Okey tuan-tuan, siapa yang nak berbisi boleh try berbisi dengan saya. Malam ni saya rasa tak lama tuan-tuan, saya sekejap je, cukuplah 1 jam. Depa ni kencing kuat berak slow. Saya nak saya nak dengar pendapat tuan-tuan semua dulu. Tak apa, jangan takut untuk berbisi dengan saya, tidak ada masalah apa. Saya mendengar saja. Saya tidak akan cuba menegakkan benang yang basah, insya-Allah. Waalaikumsalam Yusuf Alok Mengkudu. Jadi jangan lupa sesiapa yang nak mendaftar Parti Peribumi Bersatu Malaysia yang daripada PKR dengan DAP ni memang orang tak boleh pakai keluar pilih PKR DAP dengan PAN ni. Saya dah bagi tahu awal dah, depa ni adalah proksi Israel. Jadi buat apa nak duduk dalam parti depa lagi? Keluarlah, duduk lama-lama buat apa? PKR Amanah ni. Amanah adalah proksi kepada DAP untuk menarik undi orang Melayu dan juga Islam. Itu adalah amanah. Amanah ni adalah DAP. DAP adalah amanah. Dan juga PKR ni adalah parti Dajjal. PKR ni adalah parti nak membawa kepada tidak ada diskriminasi against gender. Nak bagi kebebasan kepada lesbian, transgender, gay dan sebagainya. Kemudiannya nak bagi freedom of religious. Agama boleh disebarkan kepada semua orang. Semua orang kena belajar agama-agama yang tertentu. Itu yang jadi masalahnya. Jadi yang duduk dalam PKR DAP itu belah lah. Tunggu apa lama-lama. Tunggu apa lama-lama nak jadi pengkhianat kepada agama sendiri. Nak jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Bolehlah duduk dengan mereka. Siapa nak jadi ahli bersatu kena bayar ke? Isi borang di bawah tu tengok tengok dulu borang tu isi je. Nanti hal lain kita cerita belakang. Nak bisi tapi abang tak pandai nak sembang. Masuk bang, kita try. Ada suara ke? Tak ada suara. Okey tuan-tuan, dengar suara tak tuan-tuan? Dengar suara ke tak dengar? Saya nak tahu dulu. Lebih cakap isi tiada, tak apa. Ada dengar suara tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ada dengar suara tak?
Kalau ada dengar suara, makanya di sini bolehlah. Kita nak bisi. Habis live PM Fit. Semalam aku dah PM dah daftar. Okey dengar ah. Okey dengar boleh bisi lah sekarang ni. Siapa yang nak bisi dengan saya? Orang besar juga. Boleh saya sentiasa request saja. Request saja. Keluar clear. Okey tuan-tuan request saja siapa yang nak berbisi dengan saya insya-Allah dengar tapi sangkut-sangkut alamak. Nak sembang apa? Si. Ni sat siap naik. Alamak decline. Aduh. Sembang apa-apa pun. Test 1 2 3. Okey sekarang ni dah boleh bisi makan suara. Sebelum ni suara tak dengar. Itu jadi masalah dia tu. Tak mulai nak makan. Alamak. Mana lagi siapa yang nak berbisi dengan saya? InsyaAllah boleh berbisi dengan saya. Clear. JB clear. Alhamdulillah. Dengar cikgu. Suara on. Jadi seronok lah sikit. Boleh bisi. Sebelum ni, mereka duduk kata nak masuk bisi. Saya terima sesiapa saja yang nak masuk bisi dengan saya. Tanpa tapisan. Request tulis saya naik. No problem. Kuala Nerang dengar. Jangan berpecah belah DAP dan PH yang untung. Ada Melayu macam ni lah kita terpaksa melawan balik biarpun digelar pengkhianat. Apa bagusnya nak masuk bersatu daripada masuk UMNO. Terpulanglah nak pilih yang mana. Sebab apa nama ni ada orang kata apa dalam perlembagaan memberi kebebasan kepada sesiapa saja untuk duduk dalam parti yang mana-mana yang dia nak duduk. Jadi orang kata apa itu adalah kebebasan, tidak boleh diragut oleh mana-mana pihak. Dan kalau boleh duduk dalam PKR dengan DAP tu je, haram duduk dalam PKR dengan DAP, keluar buang. Duduk apa dalam PKR dengan DAP ni? PKR dengan DAP ni dah tahu dah parti yang Islamofobia. Habis tu nak pergi duduk siapa? Kalau kata ada orang PKR kat sini boleh naik. Dulu ada seorang Jabatan Sekretari SKL clear. Katil nombor 113 tenat sekarang ni. Katil nombor 113 pula ada serta apa ni. Katil mana pula ni. Abang Zulkifli Mat. Abang Zulkifli Mat duduk dalam SKL kan lah ni. Bersatu Batman dia baca pun pasal geng dia saja dah ni saya teruskan. Saya bagi buka kepada siapa saja. PAN apa saja. PAN pun sama lah dengan DP dan juga PKR. DLA Datuk Lobak apa nama ni? Datuk Lobak Adam boleh dia nak visi pun boleh, tak ada masalah apa. Bersatu tetap pelingkup bangsa Melayu Islam sebab tubuh atas parti untuk talqin UMNO. Hati satu tu yang diberikan oleh pesakit tu macam ni apa nama Anwar Ibrahim. Allah. Tak perasan. Tak berlingkup bangsa Melayu Islam sebab tubuh parti atas talqin in UMNO nak gantikan parti UMNO. Pecah talqin dan ganti UMNO tu bukankah pecah belah bangsa Melayu. Kapit ketawa besar sebab Melayu gaduh bercerai. Muhammad masih saya nak tanya. Parti yang pertama sekali, parti politik yang pertama ditubuhkan atas tanah Melayu ni nama apa? Parti politik yang pertama ditubuhkan. Kalau nak ambil kata bersatu pengkhianat disebabkan menubuhkan parti untuk talqin UMNO, saya nak tanya juga kepada abang tadi tu, parti politik yang pertama di tanah Melayu ni apa nama? Assalamualaikum. Terbaik, semoga sihat selalu menyampaikan hujah yang bernas. PAN apa serta sama lah, sangkut teruk join PKR DAP itu bukan pengkhianat Melayu ke? PRU 14 PPBM join PKR DAP itu bukan pengkhianat Melayu ke? Okey, saya nak tanya siapa yang menjatuhkan PKR dan juga DAP? Kena ambil juga kat situ. Kenapa nak kata PRU ke-14? Saya daripada live saya semalam, saya dah kata dah tuan-tuan, kenapa nak ambil angka
yang mengatakan pada PRU ke-14 yang bersama dengan DAP dan juga PKR adalah PPBM. Kenapa tak bagi tahu yang mengatakan yang jatuhkan Bersatuan, yang jatuhkan Pakatan Harapan iaitu PKR dan juga DAP, yang menubuhkan kerajaan majoriti Bumiputera adalah Bersatu. Dan kenapa tak mau ambil kat situ? Dan kenapa nak ambil benda separuhnya? Dan ambillah orang kata apa secara keseluruhannya. Itu yang jadi masalahnya. Bila nak cerita kepada orang, tetapi dia tak cerita habis. Dia cerita separuh je. Kan dia ambil tentang PRU 14 ya. Dia bukan nak ambil hak jatuh ni. Yang menjatuhkan, yang bagi nafas kepada UMNO untuk jadi kerajaan balik adalah Bersatu. Bersatu bagi nyawa. Tuan-tuan bayangkan, UMNO adalah parti dominan di dalam negara kita. Sepatutnya orang-orang UMNO kena berterima kasih kepada Bersatu. Sebab apa? Depa parti dominan daripada 222 kerusi hanya dapat 41 kerusi sahaja. Semua komponen keluar, masuklah PBS dan sebagainya keluar daripada Barisan Nasional. Parti mereka ni tinggal 41 kerusi. Yang bagi nyawa balik pada mereka adalah Bersatu dan juga PAH. Yang bagi mereka jadi kerajaan. Sepatutnya manusia, apabila kita mendapat sesuatu dan orang angkat kita naik, sepatutnya yang kita kena buat adalah bersyukur. Dan kita kena kata alhamdulillah, kita syukur, bukan kita nak demand, bukan kita nak minta macam-macam. Dan kita bersyukur dengan apa yang orang bagi. Kan apa nama, kemudiannya orang kata apa, orang suar tangan kat kita untuk bersama-sama. Orang bagi tangan kepada kita, dan orang bagi tangan kepada kita untuk menarik kita ke atas untuk duduk sekali bersama-sama. Sepatutnya kita bersyukur. Tetapi apa yang berlaku, sesetengah di antara mereka menghina, sedangkan mereka tidak sedar bahawa mereka telah 22 bulan melayu bayar pada DAP. Dah mula sangkut dah. Itulah pasal dia. Bila saya tanya tentang parti pertama yang ditubuhkan, maka sangkutlah. Kan? Mana abang tadi? Tak jawab-jawab. Pasal apa PPBN jatuhkan PH? Kerana kuasa kan? Jadi tuan-tuan, bila saya tanya, parti yang pertama ditubuhkan di tanah Melayu sampai sekarang ni, tak jawab-jawab. Makanya dia tidak tahu. Bagi petih nak faham, sangkut tuan-tuan. Malam ni viewer dekat 500 ya. Alhamdulillah. Ni Tuhan bagi juga. Apa-apa pun. Okey tuan-tuan. Parti politik yang pertama ditubuhkan adalah Kesatuan Melayu Muda. Ataupun dikenali sebagai KMM. Dia adalah parti Melayu yang pertama, di mana sewaktu itu Dr. Burhanuddin Al-Helmi digelar sebagai digelar sebagai bapa kebangsaan, di mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi bersama-sama dengan On Jaafar pada ketika itu di dalam gerakan yang dipanggil sebagai Hizbul Muslimin. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? UMNO ditubuhkan untuk memecah belahkan Kesatuan Melayu Muda. Dan sama kalau nak kira macam tu. Dan kemudiannya barulah mereka duduk sekali balik. Kalau nak kira tentang teori macam tu lah. Makanya dekat situ UMNO pun tidak boleh diterima. Memecah belahkan orang Melayu. Tetapi adalah sebab-sebab. Dia pengkhianat Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Sedangkan dia bersama-sama dengan On Jaafar. Dahlah kerusi sikit. Kerusi sikit macam mana abang? Perikatan Nasional banyak kerusi daripada Barisan Nasional bang. Perikatan Nasional ada berapa kerusi abang kira? Tutup visi sangkut. Orang kata apa? Perikatan Nasional kita ada, PPBM ada 31 kerusi. PAS ada 18 kerusi. JPS ada 18 kerusi. Jumlah keseluruhannya adalah 67 kerusi. UMNO Barisan Nasional cuma ada 41 kerusi.
Jihad dekat mana yang katakan abang besar? Kan, Abang Nur Banun tak boleh nak visi bang sebab apa nama abang kena pergi update dulu Facebook. Nanti saya akan screenshot abang pergi tengok sendiri ya. Abang boleh request kat saya tapi tak keluar visi. Nanti saya akan hantar kat abang sebab dia tak keluar. Saya bukan nak menolak Abang Nur Banun, dia salah seorang daripada saya punya mentor dulu. Saya bukan nak menolak. Lain sangkut-sangkut kan. Ahli Jawi pekan ramai sangat UMNO ni. Mamat ni hampir. Terima kasih. Mat lah naik visi dengan saya. Sultan LP Arsalan ni. Saya dah Fik tutup visi. Kami nak dengar Fik bagi pencerahan. Dia decline ya. Dia decline untuk visi dengan saya. Dah bukan. Saya nak add visi lah. Siapa yang cakap lebih-lebih tu saya nak add. Saya nak dengar dia punya ni. Muka pun macam cacat akal. Ni boleh VC lah ni. Ni tak boleh VC pula dah. Fake account tak boleh VC. Lain tak okey Fik. Aku keluar dulu. Ya, keluar masuk balik. Bersatu tak laku. Bersatu tak laku. Tapi hajak VC tak berani. Macam mana goyang? Hajak VC tak berani. Bagi tahu lah. Macam mana nak kempen kalau nak VC pun tak berani? Nak kempen macam mana kalau VC pun tak berani? Kalau atas nama Perpaduan Melayu pasal PPBN tak join PAS ataupun UMNO. PPBN memang join dengan PAS. Kak Ain Sofia kita dah daftarkan dah parti yang dinamakan sebagai Parti Perikatan Nasional. Yang tidak mau bersama-sama dengan kita adalah UMNO. Mereka tidak mendaftarkan lagi. UMNO memang tak bekerjasama dengan DAP daripada dulu, kini dan selamanya. Jadi ayah Didi Ujang, saya nak tanya lah Didi, ni Musa. Bukan kenyataan saya, kenyataan Anwar Musa ni. Macam mana nak nafikan ni? Kita minta semua buat laporan kepada dia. Sebab Anwar Musa keluarkan kenyataan di dalam berita harian. Berita harian adalah surat khabar yang digazetkan di bawah NSTP. Yang dapat lesen penyiaran dan sebagainya. Jadi kenyataan dia boleh dijadikan rujukan. Dan kenyataan dia mengatakan bahawa memang ada cubaan untuk kutip SD, pujuk rayu berterusan, punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka, nama istana dan kerabat turut digunakan dalam konspirasi kerjasama dengan Anwar dan juga DAP. Jadi saya minta kepada ahli UMNO, tolonglah buat laporan polis kepada Anwar. Apa yang kita kata sekarang ni adalah berdasarkan kenyataan daripada Setiausaha Agung Barisan Nasional. Bukan kita mengeluarkan kenyataan ikut suka kita. Ini kenyataan resmi. Press statement, official press statement daripada Setiausaha Agung semua. Bukan calang-calang Setiausaha Agung Barisan Nasional. Itu kita nak tanya. Semakin tenat kalau tuan-tuan parti tutup live lah. Tak apa bang. Banding amat main masuk. Orang dah tak ada fakta nak cakap. Saya bukan gila publicity. Orang tu dia sanggup bayar kat FB, sanggup jumpa dengan hot burger dan sebagainya, nak naik view sampai 8K sikit. Lepas tu orang pakai maki dia lah dia buat apa. Kalau semua pakai setuju dengan dia, okey juga. PRU 15 Persatu dan PAS akan menguasai majoriti kursi MP. Takbir, Allahu Akbar. VC ni saya add seorang VC pun tak mau juga, decline. Saya tak nampak lagi lah Parti Islam Malaysia nak laksanakan hudud dan lain-lain. Naik gaji mereka adalah macam mana tu. Muhammad Hafiz Chiu, saya nak tanya, sebab ni soalan ni berdasarkan Perikatan Nasional lah. Jadi saya nak jawab sikit lah. Saya nak tanya, kat Kelantan ada undang-undang hudud tak? Dekat Kelantan ada tak undang-undang hudud? Muhammad Hafiz Chiu. Awak memang awesome. Muhammad Hafiz Chiu ni, saya nak tanya, dekat Kelantan dengan Terengganu ada undang-undang hudud ke tidak ada undang-undang hudud? Saya nak tanya tu sahaja. Sila jawab kepada saya. Fik Ameja tengah live tu, ajak VC lah. Dia memang takkan VC nya. Saya daripada dulu lagi. Waktu saya lah UMNO pun ajak VC dia tak mau. Jangan cakap banyak lah. Rakyat dah muak dengar. Bubar je parlimen untuk mentamatkan kemelut telur hujung tanduk. Tak payahlah bang bubar parlimen. Rakyat bukan nak gila, nak kempen. Rakyat nak hidup lama. Bukan nak mati. Abang tak apalah dah tengok dunia lama dah. Ni ramai hak muda-muda, pemuda mereka ni nak usia panjang.
Bukan mereka nak mati cepat. Kerajaan boleh pergi sampai 2023. Kenapa nak bubar? Apa nama tergesa-gesa nak bubar? Sangkut teruk itulah pasal dia Andan Mana dia tadi tu? Boleh jawab ke dah? Dengan Terengganu ada undang-undang hudud tak? Undang-undang hudud diluluskan di bawah Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan pada tahun 2015 dan juga di bawah Dewan Undangan Negeri DUN Terengganu pada tahun 2015, tahun yang sama jugalah. Dan tahun yang sama Kelantan dia tukar pula topik. Tadi kata tak ada hudud, kita dah jawab bab hudud, dia tukar pula. Kelantan Exco naik gaji. Exco Kelantan gaji berapa? RM4,000. RM4,000. Negeri lain berapa gaji? Sepatutnya kena petikai negeri lain lah suruh turun gaji. Cuma penaikkan gaji ikut masa. Maknanya dia ikut kerajaan lain. So apa masalahnya? Jadi petikai negeri-negeri yang tinggi itu sepatutnya dikurangkan. Kenapa nak hentam kepada satu pihak semata-mata? Sedangkan pihak yang lain pun banyak yang lahir daripada keluarga yang biasa boleh guna duit yayasan beli kereta 20 biji. Bila tak ada duit nak cukai kereta, bawa keluar duit yayasan. Nak cukai kereta. Lepas tu gunakan kredit. Bila gunakan kredit, bisnes sana ini berjuta-juta ringgit, tak ada duit nak bayar, gunakan duit yayasan. Hadapilah pertikaian yang macam tu, barulah betul. Berjuta-juta ringgit ibu tunggal digunakan untuk membeli cukai kenderaan, bayar kad kredit dan sebagainya. Sepatutnya pertikaian yang tu. Okey tuan-tuan, saya tengok line pun sangkut dah, cukup 1 jam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.